Waalaikumsalam. Boleh dengar tak suara saya? Saya dengar. Puan dengar jelas. Okey, Alhamdulillah. Jelas, jelas. Ah, Ah. minggu ketiga ya kita. Ya, Alhamdulillah. Dah minggu ketiga. Ya, Setiap ya. Jumaat. Yes. So, Mm-mm. hari ni kita nak sembang buku Sakitnya Tu di Sini. Dah 2 minggu kita sembang buku ni. Ah. Kali ni buku antologi. InsyaAllah. InsyaAllah. So, dari ni dekat Penang lagi ni. Ya, saya masih di Penang, di rumah mak ayah sebenarnya. Alhamdulillah. Oh, Duduk dengan mak ayah. okey. Hmm. So, kita hari ni 30 Syawal Puan. Ya, 30 Ah, Syawal. Dan yang berpuasa 6 tu hari ni last lah kalau betul, kata betul, betul. belum sempat habiskan. Jangan apa cakap batal puasa lah harapnya hari ni. Tanpa yang hari lah tu. Ini peluang terakhir. Mm-mm. So, kita doa lah sempatlah jumpa Ramadan tahun depan insyaAllah. Jadi insyaAllah sembang buku InsyaAllah. bersama saya dan Puan Liza. Sakitnya tu di sini. Dan kalau tengok dekat komen yang saya pin tu. Sebotol bekas air. Sebuah banglo. Dan seterusnya doa. Apa? Dia punya tajuk tu. Memang bagi saya benda kecil, benda besar dan benda kita tak nampak. So apa benda yang Ha. kita nak sembang pagi ni? InsyaAllah kita nak tanya dululah sebelum kisah pasal yang ditulis oleh Puan Liza. Kita nak tahu latar di sebalik sakitnya tu di sini ni. Dari mana tercetusnya penghasilan buku ni sebab kalau tengok sini dia merupakan salah satu siri bercakap dengan cermin. So saya nak Puan Liza explain sendirilah, terangkan sendiri kepada kita punya pembaca pendengar kita. Bismillah Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Cik Amir kita secara live di IG Galeri Ilmu. Terima kasih banyak-banyak kepada Galeri Ilmu kerana beri peluang lah. Masuk hari ini dah hari Jumaat yang ketiga dan insya-Allah minggu depan ada slot yang terakhir ya kan. Cik Hmm. Amir, Betul. minggu keempat, Jumaat yang keempat insya-Allah dengan buku lain pula. Hmm. Okey, balik pada soalan Cik Amir tadi. Hmm. Buku Sakitnya Tu di Sini ni, warna purple ni sebenarnya Hmm. terbit pada 2019 oleh penerbit Galeri Ilmu yang mana buku ni sebenarnya dia ada 9 beradik. Hmm. 9 beradik di bawah orang kata apa ni, bercakap dengan cermin siri muhasabah diri, okey, iaitu terhasil daripada antologi buku-buku ni terhasil daripada seminar penulisan Mega Bondeno pada Hmm. tahun sebelum tu lah, maksudnya hujung tahun 2018 tu, Disember kalau tak salah saya, Hmm. seminar Mega. Kemudian terbitlah buku ni pada 2019. Okey. Dan masa tu Bondeno mengamanahkanlah kepada kami yang di bawah Akademi Bondeno supaya menjadi mentor. Mentor-mentor kepada para menti iaitu peserta-peserta seminar penulisan Mega tadi. Dan kami guide lah guide para bakal-bakal penulis masa tu. Kemudian lepas dah guide, kami bantu edit peringkat pertama. Edit lah beberapa mentor di bawah kami. Kemudian barulah hantar ke Bondeno sendiri untuk di edit lagi sekali oleh Bondeno. Kemudian barulah diserahkan manuskrip tu kepada editor Galeri Ilmu. Jadi memang 9 beradik. Antara tajuk lain tu mungkin ada Tamparan Takdir, ada apa lagi? Perjuangkan syurgamu. Okey, banyak lagi, Berani Berhijrah dan banyak lagi. Sakitnya tu di sini ni. Kalau kita dengar dia macam tajuk lagu tu kan. Macam tajuk lagu di Indonesia tu. Sakitnya tu di sini tu. Jangan berdandut sudah dah kat sini. So dia punya tema Itu Cik apa? Amir. Kalau untuk sakitnya tu di sini apa tema yang nak disampaikan? Tema sakit ke apa tu sebenarnya? Okey. Tema dia tu sebenarnya setiap perkara yang kita rasa menyakitkan hati kita. Ah. Menyakitkan tu dia sama ada dalam bentuk kita marah, kita geram,
ataupun kita kecewa, sedih, sakit hati, sakitnya kan, rasa aduh sakitnya hati kita disebabkan ujian-ujian yang datang tu. Tapi sebenarnya kalau kita renung-renungkan, okay, kita fikir-fikirkan balik, sebenarnya itu adalah sebenarnya satu teguran Allah sebenarnya. Kan, setiap rasa yang hati kita ni teruji, setiap rasa-rasa tu sedih, apa ni, kecewa, sakit hati yang membuatkan kita marah, semua tu adalah sebenarnya kalau kita fikirkan Allah nak tegur. Allah nak tunjukkan sesuatu dan akhirnya dia nak beri kita sesuatu. Jadi itulah tema yang diangkatlah sebenarnya dalam sakitnya tu di sini. Macam mana nak bangkit, dari nak keluar daripada perasaan-perasaan negatif lah kita kata tadi tu. Ke arah kita sebenarnya dalam hidup ni kita nak cari redha Allah lah. Kita nak dekat lagi dengan dia. InsyaAllah. Okay, so kita nak sentuh kisah yang ditulis Puan Liza lah. Sebab tadi cerita pasal tema dia sakit hati, geram, sedih, kecewa. Jadi kisah apa yang Puan Liza kongsikan yang ada elemen-elemen tersebut lah yang Puan Liza pilih? Sebab kalau tengok ni bekas air, banglo kan, doa, saya dah baca dah. Jadi macam apa kaitan tiga benda ni dengan sakit hati? Takkan bekas air boleh buat sakit hati kan? Bekas air je pun. Siapa yang baca Facebook status Puan Liza tadi perasan lah. Sebabkan sebotol bekas air pun boleh buat orang sakit hati. So kita nak tahu sikit lah dia punya hint dalam buku ni apa yang Puan Liza kongsikan. Okey, terima kasih Cik Amir. Kalau ikutkan tajuk tu, tajuk paling panjang dalam buku ni. Tajuk paling panjang. Kalau ikut muka surat 116, sebotol bekas air, sebuah banglo dan setulus doa. Okey, ceritanya sebenarnya berpunca daripada sebotol bekas air lah. Sebotol bekas air. Bekas air tu, kalau saya sebut brand yang terkenal lah. Kalau saya tak sebut pun semua tahulah. Kalau hilang ke, anak terbagi hilang kat sekolah ke, memang boleh. Okey, jadi saya beli jenama tu, masa nak beli tu saya dah terbayang yang saya nak hadiahkan kepada suami. Sebab dia duk pakai botol air mineral yang recycle tu. Kan recycle bubuh air botol-botol plastik tu. Jadi saya kata lah kesian sangat kan. Jadi dia pula bekerja di site. Jadi panas kan. Jadi banyak minum air. Jadi saya rasa okey lah saya nak hadiahkan. Jadi saya pun tengoklah dan saya akhirnya pilih dalam katalog tu yang paling orang kata saya suka. Walaupun dia mahal sikit tapi tak apa. Dia untuk suami kita pun kan. Bukan untuk siapa, untuk suami juga. Jadi kan dah lah branded. Kita rasa mahal dah tu. Mahal. Dan kita memang suka. Jadi saya pun beli dan hadiahkan. Jadi suami pun sukalah. Okey. Kemudian nak jadikan ceritanya. Selepas beberapa bulan je lepas tu. Dia sempatlah pakai beberapa bulan. Kemudian satu hari tu. Depan mata saya. Suami dia boleh bagi bekas air tu kepada seorang kenalan lah. Seorang kenalan. Dia bagi. Saya nampak daripada jauh, daripada dalam kereta. Dia bagi. Okay, fine. Dia nak buat apa sebenarnya. Lepas tu dia balik. Dia ke kereta dan terus beredar lah kan. Lepas tu saya kata, tak ambil balik bekas air tu kot lah dia nak bagi kawan dia tu minum air ke apa. Tiba-tiba rupanya dia bagi. Dia kata, orang bagi bekas air tu, dia kata. Saya pun macam cannot breathe. Saya macam what? Saya beli benda tu mahal kot. Saya hadiahkan untuk suami kot, special tu. Kenapa bagi ke orang? Kan? Lepas tu saya kata kenapa bagi? Memang saya marah sangat masa tu. Suami macam terdiam. Dia diam kan, dah berubah dah muka dia. Tapi saya macam tengah geram. Saya pun marah-marah. Penat orang beli ni, mahal ni apa semua. Lepas tu terus saya pun diam. Bila tengok suami diam, saya pun diam. Saya pun diam dalam keadaan yang hati ni, ya Allah geramnya. Lepas tu suami saya kata, dia kata, sayang, benda yang kita sayang lah sepatutnya kita bagi kat orang. Lepas tu saya dalam hati, okay, fine. Saya tahu benda tu. Saya tahu.
Tapi saya tak boleh berlapang dada masa tu. Kita tengah marah kan? Kita tengah marah. Jadi saya diam. Diam. Sampailah beberapa waktu setelah berbulan-bulan dan sebenarnya setelah setahun, 2 tahun macam tu. Bila dah reda sebenarnya, saya kira ialah kita lupakan je lah kan. Tapi bila teringat balik, dia memang akan trigger tau. Dia memang buatkan saya geram sangat. Tapi saya dah tak boleh buat apa-apa pun. Adalah sekali dua macam terungkit balik dengan suami bila tengah bercerita kan. Suami diam je. Jadi lama-lama saya pun diam memang. Tapi benda tu macam tersimpan. Macam tu. Sampailah nak dijadikan cerita. Sebenarnya Allah nak tunjuk selepas setahun atau 2 tahun macam tu lah. Okay. Allah tu sebenarnya dia nak tunjuk kat kita tu melalui pelbagai cara kan. Dia nak didik kita melalui pelbagai cara. Sebelum tu adalah peristiwa-peristiwa, tapi yang paling melekat dalam hati saya tu tentang memberi ni. Saya angkat tema memberi lah dalam cerita saya ni. Sampailah satu hari kami adalah sebabnya kami ke sebuah rumah kata apa, rumah macam anak-anak yatim macam tu lah. Yang ataupun anak orang yang kurang berkemampuan, di situ ditempatkan rumah mereka. Masa mencari location tu okeylah, masuk dalam apa semua, dia di ibu kota lah kan. Lepas tu sampai saya tak percaya bila tengok rumah tu tak seperti yang saya bayangkan. Yelah rumah ni yatim, rumah kebajikan macam tu kan. Tiba-tiba yang di depan saya ni tersergam banglo 2 tingkat. Banglo besar 2 tingkat. Kemudian di depan tu ada 2 MPV warna hitam. MPV mewah. Lepas tu saya pun macam, betul ke ni rumah anak yatim? Tapi lepas tu tengok keluar 2-3 orang anak-anak kan. Yang macam sekolah rendah macam tu, 2-3 orang datang, welcome lah kan, ajak saya masuk. Lepas tu saya memerhatilah keliling tu kan, besarnya rumah ni. Lepas tu mulalah kadang-kadang tu datang terlintas pula kat hati kita ni, betul ke ni rumah anak yatim kan, rumah kebajikan macam ni. Takut diorang ambil kesempatan ke atas duit-duit yang mulalah kita ni fikir sebab tengok banglo, tengok MPV kan yang mewah. Kemudian saya pun pendekkan cerita, pengurus dia tu, saya namanya Kak Noh kat sini, saya tuliskan Kak Noh. Kak Noh ni dia bagi tahu saya, dia kata apa yang puan tengok, rumah ni, kereta ni, 2 biji ni, semuanya diinfakkan, diwakafkan untuk kegunaan anak-anak yatim kat sini. Masya Allah, saya macam, betul ke puan? Saya macam tertanya, betul ke? Macam terkedu. Lepas tu dia kata, ya, orang yang infakkan ni merangkap CEO juga untuk rumah kebajikan ni. Dan bukan tu saja puan, dia apa duit-duit dia yang ada di dalam bank tu, dia dah infakkan untuk kegunaan. Dia dah niatkan untuk kegunaan anak-anak kat sini. Saya macam terkedu. Lepas tu terus saya pun macam teringatkan yang saya masih lagi menyimpan rasa tak puas hati pada suami yang tentang botol air yang branded kononnya tu, yang mahal sangat pada saya masa tu, yang baru puluhan ringgit, tak sampai 100 pun. Pada saya, suami dah bagi ke orang tu macam, ya Allah kan, benda mahal kot. Ini bayangkan banglo kalau dijumlahkan dengan MPV 2 biji tu, berjuta-juta dia punya nilai dia. Dan saya fikir kalau saya lah di tempat tu, dalam keadaan masa tu, mindset saya yang masa tu macam tu, takkannya lah saya nak bagi kan. Penat kot kita cari harta. Itu saya punya mindset lah masa tu, fikiran saya. Dan tak habis dekat tu, saya dah macam tertampar dah kat situ. Kan dah macam, mulianya hati orang yang bagi, besarnya hati dia dalam memberi. Kan, siapalah orangnya. Sampai sekarang saya tak tahulah kan. Tapi ya Allah, macam mana dia boleh bagi macam tu, macam mana hati dia, macam mana pemahaman dia tentang memberi kan.
Masa tu saya dah mula terfikir. When tak habis kat situ, uh, saya nak balik ialah terdetik lah. Ialah kita nak bagi sumbangan sikit kan. Datang tak bawa apa-apa tapi okeylah bagilah sumbangan sikit. Masa nak bagi sumbangan tu pun sebenarnya masih lagi buka purse. Okey, warna apa nak bagi? Masya Allah, subhanallah kan. Warna apa nak bagi ni? Ada warna ungu, ada warna apa ni, merah kan. Macam tu, warna biru. Yang mana nak bagi? So, okeylah, saya pilih tengah-tengah lah kan. Saya pilih tengah-tengah. So, saya bagi. Dan sebenarnya tak banyak pun jumlah dia. Tak banyak lah. Tapi, tiba-tiba Kak Nur tu dia panggil seorang anak perempuan dalam lebih kurang 10-11 tahun macam tu. Terus diangkatkan tangan. Puan, kita doakan sikit kan untuk puan sekeluarga. Saya pun automatik, saya, suami, adalah anak-anak saya bawa. Angkat tangan. Terus anak tadi tu berdoa. Dan doanya itulah, doa dia itulah yang memang mencairkan. Memang orang kata meruntuhkan saya punya ego saya punya sifat saya sekedekut apa semua tu rasanya macam dibawa pergi. Sebab doa dia tu sangat bermakna, tak sepadan dengan nilai duit yang saya sumbangkan tadi. Doanya tu sangat power. Doanya doakan kebaikan untuk saya dunia akhirat lah cerita dia. Daripada doa okey, minta maaf tadi ada call pula masuk. Biasalah dia akan terganggu sikit. Kemudian doa tu tadi sampailah ke anak-anak. Saat saya di waktu kematian nanti didoakan supaya husnul khatimah, sampailah mudahkan hisab di padang mahsyar, sampailah masuk ke syurga. Masya Allah, doa dia tu saya tak pernah dengar orang doakan saya macam tu seumur hidup. Di depan-depan daripada kebaikan dunia akhirat sampai syurga. Masya Allah, saya masa tu itulah yang buatkan lepas tu saya dah terus melepaskan apa yang saya rasa tentang sebotol bekas air tadi. Itulah dia Cik Amir. Tentang kisah cerita yang bagi saya yang baca pun, dia kisah hari-hari lah yang saya boleh cakap. Dia berlaku pada sesiapa. Sebab saya pun macam, bila saya pun dah berkeluarga kan, jadi macam pernah kot. Saya bagi hadiah yang isteri saya bagi kat orang. Macam tu lah kot. Saya bagi macam, kenapa dia macam fresh sangat kan. Tapi bila puan cerita ni, okey. Maknanya, orang yang memberi kami ni memang sepenuh jiwa lah. Tapi kami pula bagi orang macam benda tu tak dinilai. Tapi padahal, bagi je lah kan. Tapi bila puan simpulkan dengan perumpamaan, itu betul. Yang tadi tu seorang yang bagi banglo, kereta mewah. Jadi macam memang betul lah. Dia punya perbandingan tu sangat-sangat langit dan bumi. Dan saya yang baca ni pun rasa memang terjentik lah. Macam puan cakap waktu nak derma tu, benda tu berlaku juga, selalu berlaku. Nak colour apa? Colour ungu ke, merah ke, hijau ke, lalu biru lah kan. Hari-hari biru lah orang cakap. Selalu biru. Jadi macam saya ada, okeylah, mungkin Puan Liza pernah dengar Prof Kamil punya tip lah, nak sedekah. Dia cakap kita ambil je tanpa tengok colour dalam kita punya wallet tu. Kan. Jadi itu saya cakap, itu level Prof memang betul-betul Prof lah. Saya tak nampak lagi. Tapi memang kalau kita boleh buat memang insya-Allah lah. Jadi okey. So untuk kisah orang cakap sebotol bekas air ni kan, nak tahulah kalau boleh dikongsikan dalam bentuk poin, sebab dia kalau pengajaran yang mungkin Puan boleh kongsikan yang mudah untuk kita ikhlas dalam memberi. Dan ialah macam tadi, asalnya kita bagi kat suami kan, Puan bagi kat suami. Tapi bila orang tu bagi, mungkin ada tip-tip sikit lah yang boleh Puan kongsikan supaya kita ni
nak melepaskan tu, apa yang Puan boleh kongsikan pada kami? Tip untuk ikhlas dalam memberi ni lah. Okey, insyaAllah. Panjang kan? Jadi kita kena pendekkan lah kan ikut masa kita kan. Betul-betul. Saya asalnya daripada peristiwa tu tadi dan tidaklah kita ni tiba-tiba terus pemurah kan. Macam tu. Dia by process lah. Dia by process. Seiring dengan masa kita belajar. Ada saja Allah tunjuk kita belajar. Dan dia mendidik hati kita sedikit demi sedikit. Dan yang paling besar kesan dia sebenarnya antaranya juga ialah saya belajar sendiri daripada individu yang dengan saya sebenarnya yang sifat dia sangat suka memberi. Saya belajar sifat suka memberi ni sebenar-benarnya daripada guru penulisan saya juga iaitu Bonda Noh. Yang mana kalau semua yang mengenali beliau memang dah sedia maklum beliau ni seorang yang suka sangat memberi, tak kisah berapa amount dia, apa saja yang dia terlintas dia terus beri. Contoh di bawah Bonda Noh ni sebagai pengasas Express Eye, sebagai pengasas Akademi Bonda Noh, ada lagi satu pasukan dropshipper Bonda Noh. Jadi di bawah setiap tim ni ada berpuluh-puluh, malah ada yang beratus orang. Tapi dengan sifat pemurahnya tu, bayangkan dia boleh bagi. Baru-baru ni kami ada buat satu ABN punya ni lah dalam online. Kemudian setiap orang dapat surprise, ada runner yang datang hantar gift anggur. Gift anggur yang cantik lah. Ada yang dapat belon, ada bunga dan sebagainya kan. Tapi ada anggur dalam tu. Bayangkan anggur tu kalau kita ikutkan, kalau di kedai buah, antara buah yang mahal. Kan? Itu simbolik kepada buah-buahan syurga sebenarnya. Yang anggur ni buah-buahan syurga. Kami nak menerbitkan antologi Sahabat Syurga sebenarnya. Jadi bayangkan dia bagi bukan pada seorang, dua orang, tiga orang. Tapi kami ni ada 50 orang lebih. Anggur tu sangat mahal. Itu baru satu kisah lah, satu ni. Ada event-event lain yang beliau ni sentiasa memberi. Bayangkan ada lagi 3 tim yang lain. Jadi berapa banyak yang diberi itu pada saya dah beribu-ribu, malah puluhan ribu. Jadi ni congak sendirilah kan. Bonda Noh dia betul ni, dia bagi berapa orang, saya siap kira kan. Sampai beribu-ribu, berpuluh ribu. So apa yang membuatkan bonda ni kan dia boleh bagi tanpa berkira. So saya belajar selama 2018 daripada saya diterima ke Akademi Bonda Noh sehinggalah sekarang. Itulah sebenarnya sifat Bonda Noh yang satu ini, iaitu suka memberi tu, dia dah beri kesan yang besar dalam hidup saya. Jadi daripada situ, bukan saya saja, saya percaya semua yang di dalam tim di bawah anak-anak didik Bonda Noh ni semua dah, orang kata apa, suka, bahagia untuk memberi. Seronok nak memberi. Bukan senang perasaan tu nak datang. Bukan senang. Bukan rasa kita bahagia memberi tu bukan senang. Kalau saya dulu, saya lebih kepada sifat keakuan lah kita kata. Bila kita ada sifat keakuan, kita akan cenderung untuk jaga hal kita saja, tak ambil tahu hal orang, kesusahan orang ke apa benda. Kita jaga hal kita, kita jaga harta benda kita, keakuan. Kita nak memberi itu kurang. Itu saya lah, itu saya. Tapi kalau kita dah dalam tim, kita dah dalam satu kumpulan yang ke arah kebaikan ni kan, insya-Allah kita akan mudah untuk memberi dan akhirnya kita dah tak kisah dah. Dia sampai satu tahap tak kisahlah, bagi je. Kan kalau ada siapa-siapa yang datang di apa ni jumpa saya ke apa ke, kalau kata dalam kerja-kerja melibat kerja formal lah di pejabat ke apa ke, orang datang mungkin tetamu kan daripada luar kan, pegawai daripada luar. So saya macam mudah lah terus okey, ni buku yang saya tulis, saya bagi je hadiah. Maksudnya dah tak berkira dah. Kalau dulu saya kira satu buku ni RM20 kot. Satu buku RM20. Kalau datang 5 orang, RM100 dah melayang ni. Kalau aku jual ni untung lebih daripada 100 kan. Jadi
dah tak terfikir dah benda tu. Maka bukan nak kata yang kita ni dah baik, saya ni dah pemurah sangat dah. Tidak. Ada juga masih lagi ada masa-masanya kita macam agak berkira. Tapi sekurang-kurangnya saya bersyukur yang saya dah tak keakuan macam dulu. Semangat kekitaan tu lebih. Jadi kebersamaan tu lebih. Jadi kita akan lebih nampak kesusahan orang, lebih nampak keperluan orang-orang di sekeliling kita, ataupun kalau bukan orang yang susah pun tapi kita bahagia nak beri, kita seronok nak beri. Okey, berbalik kepada tadi soalan Cik Amir, tip tu tadi antaranya kita berada dalam satu circle. Tu salah satu tip lah. Tip pertama, kita berada dalam satu circle yang mana kita nak pupuk semangat kekitaan tadi, kebersamaan tadi. Bila ada semangat tu kita akan memberi insya-Allah tanpa orang kata apa, berkira lah. Sebabnya kita dalam circle yang positif macam tu. Okey, tip yang kedua kalau saya nak kongsikan di sini, kalau kita terdetik nak memberi, nak bersedekah, terus beri. Terus beri. Waktu tu juga, masa tu juga terus beri. Jangan tangguh-tangguh. Kalau tak apalah, aku tunggu hari Jumaat lah. Jumaat sedekahnya, pahalanya berganda sikit. Tunggulah Jumaat. Tengok-tengok hari Jumaat terlupa. Kan? Tengok-tengok hari Jumaat tu, duit yang sepatutnya kita rasa kita nak sedekah banyak tu tiba-tiba dah terguna untuk keperluan keluarga dan sebagainya. Lepas tu dah tinggal sikit, kita dah mula berkira nantilah, tangguh lagi, Jumaat depan lah, macam tu. Yang paling kita takut tak sempat lah sampai Jumaat depan tu, kita dah dipanggil kan, dijemput pulang. Jadinya, sedangkan kalau kita tahulah orang yang meninggal, kalau nak bangun, minta untuk dibangunkan semula, perkara pertama yang dibuat adalah untuk bersedekah, untuk memberi. Segala apa yang ada, harta tu semua nak beri. Sebab ganjarannya tu sangatlah besar. Itu tip yang kedua, Cik Amir. Kita terdetik beri terus masa tu, jangan bertangguh. Orang kata apa? Kita tahu satu ayat tu, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Okey. Jangan, kita kena berlumba-lumba. Kena kejar semua. Itulah bonda Noi yang saya kenal. Kejar semua, berlumba. Okey, dan tip yang ketiga yang saya boleh kongsikan di sini, okey, kita dah terdetik nak beri tadi. Dah bagus lah. Okey, tak tangguh nak bagi. Tapi berfikir pula. Macam Cik Amir kata tadi, berfikir pula duit warna yang mana. Berfikir pula, macam saya sendirilah. Saya bagi contoh saya sendiri. Okey, bila wang saya, kalau saya lah, mungkin orang lain pun ada yang macam saya, terdetik, okeylah aku nak hadiahkan, nak sedekah lah. Kan banyak sekarang ni, untuk pelarian Syria, untuk Palestin dan sebagainya kan. Untuk mereka-mereka yang terkesan dengan PKP waktu sekarang kan, banyaklah yang keluar kan. Jadi kita banyak pilihan sebenarnya. Tak ada alasan lagi untuk kita nak memberi ni, nak bersedekah ni. Tapi sekali macam saya, okey nak bagi 100 lah. Asal-asal 100. Contohlah ni, contoh. Asal-asal 100. Lepas tu, bila saya start berfikir, okey 100. Dalam akaun ada baki berapa? Gaji lambat lagi. Gaji hari tu sebelum raya dah dapat kan? Ni dah habis ni, dah habis sangat. Lepas tu nak tunggu gaji, alamak minggu depan lah contoh kan. Mula berfikir. Jadi okey, kurangkan sikit lah. Jadi 50. Daripada 100 tadi, bila kita berfikir-fikir, percayalah, amount tu akan berkurangan. Amount tu akan berkurangan. Akan jadi 50. Dan tak habis kat situ, fikir lagi. 50 pun ni, nanti kalau nak beli apa-apa kan tak cukup ni. Anak dah ni nak minta itu ini kan. Lepas tu, okeylah 20 lah 20. Kan? Okeylah 20. So, silat-silat 10 kan. So, barulah bank in yang RM20. Ataupun dikurang lagi 10. Jadilah RM10. Nanti konon-konon nak bagi lagi dekat satu lagi rumah kebajikan lain ke, tahfiz lain ke. Tapi lepas tu tak bagi pun. Lepas tu tak bagi pun. Konon-konon sini sikit, sana sikit. Tapi last kali kita bagi RM10 atau RM20 daripada 100 tadi. So, jangan fikir. Maksudnya jangan fikir.
sekali terlintas berapa amount tu terus beri. Nak bertambah lagi bagus lah. Kan? Lepas, sikit sangat kot. 50. 100 lah. Itulah bagus lah. Tapi jangan fikir berapa baki dalam akaun. Jangan fikir. Sebab apa? Kalau dulu saya memang banyak fikir. Ya Cik Amir. Banyak fikir-fikir. Banyak congak-congak. Last sekali sikit je. Silap-silap tak bagi langsung pula. Tak apalah. Tangguh kan? Tangguh. Minggu depan lah nanti. Macam tu. Tapi once kita yakin, bila kita yakin yang kita memberi ni, sebenarnya kita memberi tu bukan kita hilang. Bukan kita habis susut harta kita. Kan? Tapi sebenarnya apa yang kita beri itulah milik kita. Betul. Saya mula faham benda tu dalam beberapa tahun kebelakangan ni lah. Apa yang kita beri itulah milik kita sebab kita sebenarnya berurusan dengan Allah. Kita memberi pada Allah. Bila kita memberi pada Allah, Allah tu dia maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dia akan bagi, jangan risau, dia akan luaskan rezeki kita. Rezeki pula bukan dalam bentuk wang ringgit saja. Kan? Bila fikir-fikir ada orang mungkin, aku nak bagilah RM10 ni. Lepas tu tunggu. Hari ni tak ada apa pun. Tak dapat apa pun. Esok lusa tak dapat apa pun. Mungkin ada yang berfikir macam tu. Tapi sebenarnya dia luas konsep rezeki. Dia bagi kita kesihatan. Kan? Selama ni dia lindungi kita. Contoh daripada COVID-19. Contohnya lah kan. Kita sihat lagi sampai sekarang. Itu pun satu bentuk rezeki yang dia bagi. Maksudnya dia sihatkan kita. Dia lindungi kita dan keluarga kita. Dia bagi kita bahagia. Dia bagi kita bahagia. Mungkin ada pasangan nak bercerai-berai contohnya kan. Tapi tiba-tiba tak jadi. Dia panjangkan lagi jodoh. Itu pun satu bentuk rezeki yang sangat besar. Jadi rezeki tu sangat luas. Dan juga memberi itu pula Cik Amir, bukannya saja duit, harta benda kita. Tapi memberi pun boleh dalam bentuk orang kata apa, nasihat kita. Boleh dalam bentuk buah fikiran, idea. Kan kita bantu orang yang tengah buntu dalam bisnes contohnya. Kita ada sikit knowledge, kita pun guide dia. Why not you buat macam ni. Itu idea. Dan dia buat sukses. Terus jutawan tiba-tiba kawan tu kan. Disebabkan idea kita. Tidak kita Allah. Menyesal aku bagi idea. Jangan macam tu. Sebab apa yang dia dapat tu dah sebenarnya kita dapat juga. Tapi kita tak nampak sekarang. Kita akan nampak nanti insya-Allah. Yakin saja. Insya-Allah. Jadi itu 3 lah yang boleh dikongsikan daripada Puan Liza. Jadi circle yang betul. Terus buat dan tak payah fikir. Tu secara mudah dia tu lah. Jadi betul lah ayat yang tu juga. Saya ada buat live dengan Bonda Noh pasal buku Bikul. Bonda cakap apabila kita bagi tu, itulah yang kita punya. Jadi insya-Allah benda ni dia perlukan latihan lah. Macam Puan Liza cakap, bukan terus dengar lepas sesi kami ni siapa terus jadi pemurah, memang the best lah. Tapi macam dalam buku ni so siapa bagi Puan Liza yang patut dapatkan buku, itu baru satu cerita. Ada lagi 20 kisah lain dalam buku Sakitnya Di Sini ni yang perlu dibaca oleh kita punya pendengar. Siapa yang patut dapatkan buku ni? Okey. Saya sangatlah syorkan buku ini ataupun 9 beradik buku Muhasabah Diri Bercakap dan Cermin termasuklah Sakitnya Tu Di Sini ni. Saya sangat syorkan untuk dibaca ataupun dihadiahkan oleh kepada tak kira golongan sebenarnya. Saya syorkan kepada semua peringkat ataupun golongan masyarakat, semua peringkat umur. Daripada sejak sekolah rendah pun sebenarnya boleh baca sebab ayat-ayat dalam ni ayat yang santai. Ayat yang santai, tak berat, okey? Tak ada istilah-istilah yang pelik-pelik yang terlalu tinggi. Jadi anak-anak daripada sekolah rendah, daripada pada saya lah dah boleh membaca lancar tu. Contoh 10 tahun. Okey, 10 tahun ke atas insya-Allah dia boleh faham kan. Okey, sekolah rendah, sekolah menengah, ibu bapa kan yang dan semua golongan masyarakat yang nak mencari-cari sesuatu untuk mendidik hati kan, yang mencari sesuatu untuk dekat
dekat dengan tak semestinya kita baca kitab-kitab. Ha. Okey, tak semestinya kita baca kitab-kitab agama saja dan tak semua pun yang pergi menghadiri kuliah berkitab. Kan? Jadi, buku-buku terbitan galeri ilmu umumnya dan khususnya buku Bercakap dengan Cermin, Sakitnya Tu di Sini. Ini adalah satu, orang kata apa, motivasi dakwah lah. Yang mendidik hati, insyaAllah dia daripada cita-cita santai yang macam Cik Amir kata cita-cita harian kita, tapi bila kita fikir kan, itulah bila kita gali ibrahnya tu, kita gali-gali hikmah, kita akan dapat ibrah dia, insyaAllah. Macam orang kata apa, ada orang nak cari hidayah Allah tu, macam-macam cara Allah nak bagi. Kan ada orang dia pergi ke majlis-majlis ilmu, kan. Dan salah satunya daripada pembacaan, daripada buku. Saya sendiri pun sebenarnya boleh dikatakan hidayah Allah tu buat saya, buat suami melalui pembacaan buku lah. InsyaAllah. Daripada Pak Web tu ada package tak? Daripada ABN Dropship ada jual package ke buku ni? Untuk galeri kami jual di Shopee lah. Itu insyaAllah ada diskaun dia. Tapi untuk ABN punya dropshipper macam mana? Puan Liza, ada tak dia orang buat package khas ke untuk buku Bercakap dengan Cermin? Ada tak sekarang? Masih lagi tak? Sebab saya rasa dulu ada buat projek wakaf pun. Silap saya. Ya. Tahun 2019 tu juga dilancarkan pada bulan Ramadan. Memang fokus untuk di segala royalti penulis tak diambil oleh penulis tapi terus diberi kepada rumah anak yatim di Kodiang, Kedah. Jadi masa tu memang adalah jualan package dan sebagainya. Waktu sekarang DBN Dropshipper Bondeno sentiasa ada promosi, tapi sekarang lebih kepada BDC 2.0. Bercakap dengan Cermin juga, tapi 2.0. Itu sedang giat dipromosikan. Ada package-package yang kalau beli masa tu, waktu sekarang ni ikut package memang sangat menjimatkan lah. Daripada harga yang sepatutnya 780 jadi 40-50, sangat orang kata berbaloi beli waktu sekarang. Tapi kalau buku Sakitnya Tu di Sini dan adik-beradik dia yang lain ni masih boleh dapatkan dengan saya pun boleh, cumanya saya tak ada stok sekarang. Saya kena order dengan galeri ilmu, tapi kalau beli dengan saya bolehlah kita sign sikit. Saya sign dengan adalah sedikit kata-kata kan daripada penulis sendiri. Dan kalau nak beli dengan galeri ilmu boleh di Shopee macam Cik Amir cakap tadi. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Puan Liza untuk minggu ketiga. Masih lagi semangat, masih lagi orang cakap positif, orang cakap macam hari pertama, minggu pertama. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk minggu terakhir, minggu depan buku relax lah. Itu yang kita patutnya bincang minggu ni, tajuk pasal pensyarah berkongsi kisah dalam buku. Ini tip orang cakap minggu kemuncak kita lah. Kita nak tahu daripada Puan Liza hint untuk minggu depan, tip-tip menulis buku daripada seorang pensyarah. Itu kita nak bincang minggu depan insyaAllah. Jadi untuk minggu ni terima kasih lagi sekali Puan Liza. Okey, terima kasih juga Cik Amir dan Galeri Ilmu. Pada semua yang sudi komen ni, Tuan Mokhtar semua, saya suka ayat beliau dalam buku ni. Dia cakap, apa ni kan Allah suka kita bagi satu yang paling kita sayang. Jadi ayat tu saya suka ayat tu. Betul Cik Amir. Lepas tu, boleh saya bacakan sedikit petikan ayat kat sini? Boleh. Sebelum kita tamatkan. Boleh. Saya orang kata apa, tamatkan dengan antara penamatnya saya selitkan sikit dengan kisah Habil dan Qabil. Kan Habil mengorbankan haiwan ternakannya yang paling gemuk, yang paling sihat, yang paling baik kepada Allah, kan. Manakala Qabil pula dia berkira-kira macam kita cakap tadi lah, berkira-kira kalau aku bagi yang ni habislah nanti, kan. So dia ada tanaman, jadi dia bagi tanaman yang paling yang dah tak elok, yang layu dan sebagainya, yang tak elok itu yang dipersembahkan. Dan of course lah Allah menerima korbannya Habil, itu ternakan yang baik tadi. Saya nak jadi seperti Habil tadi. Saya nak jadi seperti Habil tadi,
saya tak nak jadi seperti Qabil. Hmm. Sebab kita tahu yang ganjarannya yang Allah akan bagi kalau kita faham, insya-Allah sangatlah berbaloi dan insya-Allah syurga. Kan Hmm. insya-Allah syurga tu kita target. Hmm. Dan saya akhirkan kat sini. Ikhlaskan hati, banyakkan memberi, letakkan dunia di tangan, akhirat di hati. Yes. Okey tuan, terima kasih banyak puan. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.